Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang berusaha Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan pasir masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Tuan-tuan, Al-Quran adalah merupakan sumber yang paling mulia. InsyaAllah mengambil keberkatan di antara Maghrib dan Isyak, waktu yang sangat pendek perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah lah kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih, insya-Allah kita sambung perkongsian bicara kita pada malam ini tentang pencarian ilmu, belajar tentang ilmu, bagaimana menjadi ahli ilmu dan kelebihan-kelebihan orang-orang yang berilmu. Dan daripada Nabi SAW bersabda, adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada tiap-tiap hari dan malam adalah 1000 rahmat. 999 untuk siapa? Rahmat itu sebanyak 999 adalah bagi ulama-ulama, dan juga bagi mereka-mereka, yakni segala orang yang menuntut akan ilmu. Subhanallah. Inilah dia tuan-tuan. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada setiap hari dan malam adalah 1000 rahmat. 999 adalah bagi ulama dan bagi segala orang yang menuntut akan ilmu. Yang satunya itu baru 999. Sedangkan Nabi SAW cakap ada 1000 rahmat. Dan satu rahmat adalah bagi segala manusia yang lain daripada golongan-golongan mereka itu, iaitu selain daripada ulama dan selain daripada orang yang menuntut akan ilmu. Bagi golongan ini yang lain daripada ulama dan lain daripada orang yang menuntut ilmu, hanya satu rahmat saja. 999 adalah untuk mereka-mereka yang belajar ilmu, menuntut ilmu, dan juga bagi ulama-ulama. Subhanallah. Itu dia ganjarannya, tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW, al-ilmu khazainun mafatihuha as-su'al fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'ah: as-sa'il wal 'alim wal mustami' wal muhibbul lahum. Tuan-tuan, ini satu lagi apa yang disebutkan oleh baginda SAW, bahawa ilmu itu beberapa perbendaharaan. Perbendaharaan ni kalau kita nak jelaskan seolah-olah macam gedung ataupun hazanah. Ini dia hazanah ilmu ataupun gedung ilmu. Anak kuncinya bertanya, maka tanyalah olehmu, maka bahawasanya diberi pahala padanya akan 4 orang. Pertamanya, orang yang bertanya. Ini ilmu ini adalah
beberapa perbendaharaan ataupun gedung ataupun khazanah. Jadi diberikan pahala kepada 4 orang, iaitu yang pertamanya orang yang bertanya. Orang yang bertanya tentang perkara-perkara ilmu, yang mempelajari perkara ilmu, yang ingin mengetahui tentang perkara-perkara ilmu, ini diberikan pahala. Keduanya orang alim. Orang alim sudah barang tentulah tuan-tuan, kerana mereka di antara tenaga pengajar, orang yang menyampaikan. Dan ketiga adalah orang yang mendengar. Ini dia tuan-tuan, duduk di dalam majlis ilmu, walaupun tak buat apa, hanya mendengar pun dapat pahala juga. Dan keempatnya orang yang kasih bagi mereka itu. Maknanya yang keempat ni juga diberi pahala bagi mereka-mereka yang kasih akan mereka-mereka yang suka berdamping, duduk bersama orang dalam majlis ilmu, suka berkawan dengan orang yang suka majlis ilmu, yang rajin duduk di dalam majlis ilmu. Mereka ini juga diberi pahala. Dan kata Abi Darda, al-alimu wal muta'allamu, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khair, wasairun nas hamajun la khaira fihim. Bermula orang yang mengajar, orang yang mengajar akan ilmu, dan orang yang belajar akan ilmu itu bersekutu. Bersekutu ni tuan-tuan, ini kata sifat. Maknanya seolah-olah macam kita sebut berkawanlah, bersahabat. Bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar akan ilmu itu bersekutu mereka antara keduanya. Bersekutu pada keduanya tentang apa tuan-tuan? Bersekutu mereka itu, mengajar dan orang yang belajar itu, disebut bahawa mereka itu bersekutu antara keduanya pada kebajikan dan sekalian manusia. Umpamanya seperti lalat di atas muka binatang, tidak berpisah tuan-tuan. Ini umpama saja. Dan katanya lagi, kun aliman au muta'alliman au mustamian wala takun ar-rabi'a fatahlika. Ini satu lagi tuan-tuan. Dan jadilah olehmu alim ataupun orang yang belajar ataupun orang yang suka mendengar. Dan jangan ada di antara kamu, yakni orang yang keempat, iaitulah orang yang disebut jahil, maka binasa engkau. Ini dia satu lagi tuan-tuan. Baik, sebenarnya ini adalah merupakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lengkapnya tuan-tuan saya sebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlika. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Maksud dia apa tuan-tuan? Jadilah engkau akan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang suka menuntut ilmu, atau orang-orang yang suka mendengar ilmu, atau orang-orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima. Maka kalau kamu jadi orang yang kelima ini, maka cilakalah kamu. Tuan-tuan, inilah yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jadilah engkau orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu,
atau orang yang mendengar akan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan menjadi di kalangan mereka-mereka yang diistilahkan sebagai cilaka. Maksud dia apa tuan-tuan? Dia begini. Perkara ini perlu juga kita jelas dan terangkan tuan-tuan. Maknanya tidak ada dalam kategori yang disebutkan, tidak ada di dalam kategori yang disenaraikan tu tadi. Maknanya kita tak menjadi orang yang berilmu, kita tidak menjadi orang yang suka menuntut ilmu, atau kita tidak menjadi orang yang mendengar akan ilmu, apalagi menjadi orang yang menyukai akan ilmu. Jadi ni golongan yang tak tersenarai ni yang kita nak tahu ni. Maknanya apa tuan-tuan? Dia begini. Kata bahasanya begini. Tidak menjadi guru pun, tidak menjadi tenaga pengajar pun. Maknanya tidak menjadi guru dan tidak menjadi tenaga pengajar ataupun apa-apa yang berkaitan dengan bicara tentang ilmu. Mengajar ilmu tidak, menjadi murid pun tidak, tadi menjadi guru tidak pun, tak terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan ilmu ni. Jadi tenaga pengajar pun tidak, menjadi murid pun tidak, menjadi pengikut pun tidak. Bahkan juga bukan menjadi seorang yang suka mendengar tentang bicara ilmu, apalagi mengembangkan ilmu, menulis perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu, ataupun tidak menjadi pencipta-pencipta ilmu. Ini yang dimasukkan yang tidak disenaraikan ni. Ni golongan yang kelima. Jangan jadi golongan yang kelima ini tuan-tuan. Sebab apa dikatakan kamu akan menjadi di kalangan golongan mereka-mereka yang disilakan celaka. Menjadi guru tidak, menjadi tenaga pengajar tidak, menjadi murid tidak, menjadi pengikut tidak, menjadi pendengar pun tidak, mencipta, menjadi seorang penulis tentang ilmu, suka mengumpulkan ilmu-ilmu pun tidak. Kalau tidak, dia jadi apa? Begini, ini yang dimaksudkan dia. Dia akan jadi seorang tukang bangkang. Tukang bangkang tahu Pak Bilal? Asyik membangkang aja kerjanya. Dalam masyarakat kita ramai. Saya bukan nak menyentuh, tidak. Secara umum lah. Minta maaf cakap. Menjadi tukang bangkang dalam masyarakat, menjadi tukang komen, itu tak kena, ini tak kena, serba-serbi tak kena. Kiri, kanan, atas, bawah, utara, selatan, timur, barat, semua tak kena di mata dia. Bahkan menjadi seorang pembuat bid'ah ada di kalangan masyarakat kita. Membuat atau menjadi orang-orang yang suka mengamalkan perkara-perkara khurafat. Bahkan ada yang di antara masyarakat ataupun qaryah yang menjadi penghalang kepada idea-idea ke arah kebaikan. Ada satu kelompok nak berbuat kebajikan, membuat kebaikan. Ada orang nak berjariah, ada orang nak buat sesuatu untuk kebajikan umum, dialah yang menjadi batu penghalangnya. Dengan idea-idea yang tidak membangun dan sebagainya. Kerjanya bangkang, kerjanya komen. Belajar tak nak, mendengar ilmu tak nak, menuntut ilmu tak nak, mengumpul ilmu tak nak, bercampur dengan orang yang berilmu pun tak nak. Inilah dia kelompok yang kelima. Jadi janganlah kita termasuk di dalam golongan-golongan ini, wal iyazubillah. Bukan kita saja tuan-tuan, anak, cucu, zuriat, keturunan kita pun kalau boleh jangan. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, menyebut sedikit tentang kejahilan ni. Kejahilan ni apa tuan-tuan? Seperti mana yang kita belajar yang lepas,
yang kita faham beginilah. Seperti seseorang yang tidak mempunyai ilmu, pada asasnya itu dia tidak mempunyai ilmu. Bahkan pengetahuan yang ada pada dia itu selalu tak betul, amat bertentangan dengan hakikat yang sebenar. Itu diistilahkan jahil itu. Suka melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan kebenaran. Contohnya dalam masyarakat percaya pada tangkal, yang mana tangkal dan azimat ini boleh mengelakkan seseorang kepada suatu perkara bencana dan sebagainya. Ini jahil lah ni. Lakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Contohnya meninggalkan solat dengan sengaja. Ini jahil lah ni. Tak puasa dengan sengaja. Ini jahil lah ni. Kejahilan ni tuan-tuan amat berbahaya sekiranya ada di dalam diri. Apalagi dalam kelompok masyarakat karya. Kejahilan ini adalah merupakan satu penyakit tuan-tuan. Satu penyakit. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu tadi, tidak ada ilmu. Dah lah tak ada ilmu, tak nak belajar pula. Bukan tak ada kelas-kelas agama, bukan tak ada kelas-kelas takmir, bukan tak ada majlis-majlis, halakah-halakah, kuliah-kuliah, bukan tak ada. Tetapi itulah dia tuan-tuan, nak membawa diri ini kepada majlis ilmu bukan satu perkara yang mudah. Amat berat sebenarnya nak bawa diri ini untuk duduk dalam majlis ilmu ni, sebenarnya sangat berat. Sangat berat tuan-tuan. Jadi dikatakan bahawa kejahilan itu adalah merupakan satu perkara yang amat berbahaya. Penyakit. Kejahilan ni penyakit sebenarnya. Apa taknya tuan-tuan? Kalau kita jahil dalam bab akidah, dia akan pergi menjurus ke arah kekufuran. Sebab tu dikatakan bahaya kejahilan ni. Apabila melibatkan soal akidah. Tu dia tuan-tuan Sebab tu ulama-ulama mengatakan, mengingatkan kita, celakalah. Dia gunakan perkataan celakalah. Bukan cakap saya tuan-tuan, saya copy paste ni. Cakap ulama-ulama. Celakalah manusia-manusia yang apabila di dalam dirinya mempunyai kepercayaan, keyakinan yang salah. Inilah dia tadi. Penyakit. Jahil itu penyakit. Sehingga boleh menyebabkan diri seseorang itu terdedah kepada kekufuran. Sekiranya melibatkan perkara-perkara yang menyangkut paut tentang soal akidah. Jadi jangan biarkan diri jahil. Kita kena sentiasa berusaha. Sebab tu dalam perkongsian ilmu kita pada minggu yang lalu, berhujah ini kadang-kadang kita kena pandang daripada sudut positif. Berhujah ni kadang-kadang sangat baik dan bagus untuk mencari kebenaran sesuatu. Tapi ulama-ulama berpesan, kalau nak berhujah dengan orang, biarlah berhujah dengan orang yang berilmu. Kerana kalau kita berhujah dengan orang yang berilmu ini, ilmu yang ada dalam diri kita akan semakin bertambah. Tetapi kalau kita berhujah dengan seorang yang jahil, kita dapat apa tuan-tuan? Bukan dapat bertambah ilmu. Kalau kita berhujah dengan orang yang jahil ini, kita akan dapat penat. Kita akan dapat letih berhujah dengan orang jahil ni. Penat berhujah dengan orang jahil ni. Silap-silap kita bukan dapat penat dan lelah, kita dapat sakit jantung. Nak ngelayankan orang yang jahil ni dengan alasan, dengan hujah-hujah dia yang tak masuk akal, cakap ikut sesedap rasa, kita boleh berangin, boleh emosi. Betul tak Bilal? Bukan dapat penat dan lelah, boleh dapat sakit jantung. Kerana orang jahil itu tuan-tuan tidak pernah nak faham akan landasan sesuatu ilmu. Kalau cakap ikut suka dia, kalau berhujah ikut suka dia. Sebab tu orang alim kata tak payahlah berhujah dengan orang jahil ni.
tinggalkan sajalah. Dalam Quran pun tuan-tuan disebut tentang celaan-celaan yang berhubung kait dengan orang-orang jahil ni. Kita kena jauhi. Sebab sifat jahil ini sebenarnya boleh membawa seseorang itu kepada kebinasaan. Dalam surah Al-A'raf ayat 199, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'rid 'anil jahilin. Apa maknanya tuan-tuan? Dan berpalinglah kamu daripada orang-orang yang jahil. Siapa yang suruh paling ni? Berpaling daripada orang-orang jahil ni siapa? Allah Ta'ala. Sampai begitu sekali tuan-tuan. Jadi kejahilan ini boleh membawa seseorang hingga kepada kekufuran. Bahkan kalau kita lihat daripada sudut kemasyarakatan tuan-tuan, akibat kejahilan yang ada di dalam diri, yang ada di dalam kelompok-kelompok masyarakat, karya-karya, kadang-kadang ada segelintir yang macam tu. Adakah kerana berlaku kejahilan di kalangan masyarakat dan karya ini kerana kurangnya majlis-majlis ilmu? Tidak. Saya rasa tuan-tuan pun tak setuju, betul? Di surau, di masjid, di institusi banyak ada majlis-majlis ilmu. Halakah banyak. Walaupun di kawasan surau-surau yang pendalaman. Saya ada berbual juga dengan rakan-rakan yang ahli karya surau-surau di kawasan pendalaman tuan-tuan. Kesian, majlis ilmunya sangat kurang. Bukan saja di surau-surau itu, di kawasan pendalaman itu majlis ilmunya kurang, bahkan jemaahnya pun kurang. Jadi tak berani nak buat majlis ilmu. Sebab apa? Apabila suraunya jauh di kawasan pendalaman, sudah tentulah jarang orang-orang luar akan datang tumpang sembahyang. Jarang orang-orang luar akan sembahyang di situ. Jadi segi tabungannya tu tak berapa mantap. Jadi sehingga kan jemaahnya bukan tak nak belajar, tak nak buat kelas-kelas halakah di surau itu, tapi mereka memikirkan tentang komitmen, tabung, derma, duit, sumbangan dan sebagainya. Kesian tuan-tuan. Rezeki kami ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan begitu juga kalau kita nak bicara buat ilmu ni tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang dia tak faham. Nak bicara tentang perkara ilmu pun nak ada permit ke? Nak ada tauliah ke? Kita kena pandang daripada sudut positif tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan boleh tengok di media-media sosial, apabila tidak dikawal, ahli-ahli ilmu berentam di antara mereka dengan mereka, betul? Berhujah di antara mereka dan mereka, betul? Di media sosial tuan-tuan sekarang ni macam-macam orang membicarakan tentang bab agama, tentang sesuatu isu dan sebagainya, tak terkawal. Soalnya betul ataupun salah? Yang dibicarakan tu betul ataupun salah? Sebab tu kita di negeri Johor ni tuan-tuan, pihak Jabatan Agama, pihak Majlis Agama sangat menitik beratkan tentang perkara ini. Perlu dikawal. Kalau tak dikawal tuan-tuan, hari ini dengan media sosial yang tidak terkawal, orang bebas bercerita tentang perkara agama, sehingga Tuhan pun dia nafikan. Rasul pun dia kata Tuhan. Berapa banyak paman-paman yang tak betul dekat dalam media sosial. Siapa yang nak mengalang? Tak terkawal. Itulah kesan akibatnya apabila kita bersikap, nak bicara tentang agama pun nak kena ada tauliah ke? Nak ada permit ke? Inilah kesan dia. Kita kena pandang daripada sudut positif. Kita negeri Johor insya-Allah terkawal. Tahniah Jabatan Agama Islam Negeri Johor dan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kalau nak ceramah pun mesti ada permit. Tujuannya bukan apa, tak menghalang pun.
Cuma nak kawal sekiranya ada bicara-bicara yang tidak keterlaluan, yang mengandungi unsur-unsur yang sesat dan sebagainya. Itu saja. Sebenarnya peraturan itu dibuat untuk memudahkan, bukan untuk menyusahkan. Sebab kalau tak dibuat begini tuan-tuan, agama kalau tidak dikawal bicaranya, ataupun kejahilan-kejahilan ini kalau tidak dikawal, tidak disekat, tidak ditegur, sekiranya berlaku dalam masyarakat dan karya, apa akan berlaku tuan-tuan? Kesan akibatnya. Tuan-tuan pernah dengar tak apa yang dikatakan ahli dolalah? Golongan-golongan ahli dolalah ni kalau ada dalam masyarakat dan karya kita, pening kepala tuan-tuan. Siapa dia tuan-tuan? Ahli dolalah ini adalah mereka-mereka yang membawa ajaran-ajaran sesat. Mereka-mereka yang membawa aliran-aliran sesat, fahaman-fahaman yang sesat, ajaran-ajaran yang mengelirukan. Inilah kesan akibat dia kalau tak dikawal. Sedap bicara kan, cerita-cerita agama, cerita bab-bab ketuhanan, akhirnya tak semayang. Tak semayang tu. Selagi belum kenal Tuhan, tak wajib semayang. Ada dalam masyarakat kita. Kalau kita tanya, habis bila kau nak kenal Tuhan? Tunggu je. Tunggunya tu bila? Nantinya tu bila? Allah Akbar. Itulah letih kita berujah dengan orang jahil. Dapat penat, dapat lelah, akhirnya kita yang sakit jantung. Ada dalam masyarakat kita ahli dolalah, yakni mereka-mereka yang membawa ajaran-ajaran, aliran-aliran, fahaman-fahaman yang sesat ataupun mengelirukan. Tuan-tuan, tak boleh dibiarkan. Jangan sampai pembawa-pembawa ajaran-ajaran ini, aliran-aliran ini, fahaman-fahaman ini, fahaman-fahaman yang mengelirukan ini masuk dalam urusan rumah tangga kita. Kita insya-Allah steady lagi kerana kita ada ilmu, kita faham. Ya anak cucunya, ya menantunya, belum tentu tuan-tuan. Belum satu jaminan lagi. Nak kena ingat tu. Inilah kesan akibatnya. Kesan akibat kejahilan yang berlaku pada diri, pada masyarakat dan juga karya. Harap-harap tak berlaku tuan-tuan. Tapi kenyataannya memang ada dalam masyarakat kita. Begitu juga mereka-mereka yang suka berpegang dengan perkara-perkara tahyul. Menganggap suatu benda, suatu barang itu ada dia punya saktinya. Suatu barang itu, suatu perkara itu ada dia punya sialnya, ada celakanya. Tu dia tuan-tuan. Ada dalam masyarakat kita. Mereka yang suka kepada perkara-perkara tahyul ni dalam kehidupan. Begitu juga mereka yang suka kepada perkara-perkara khurafat, kepercayaan-kepercayaan yang karut marut, suka memuja-muja. Mereka-mereka cerita-cerita yang dongeng ni dan lain-lainnya, menganggap bahawa itu ini sakti kebal. Pening kepala layan golongan-golongan yang macam ni. Begitu juga dengan ahli-ahli bid'ah. Ramai sekarang. Ahli-ahli bid'ah ni apa tuan-tuan? Mereka-mereka yang mencipta, yang menginovasi dalam perkara-perkara amalan-amalan seharian, ritual-ritual seharian kita, ritual-ritual agama, di mana amalan itu dia ubah suai, dia buat inovasi dalam amalan itu. Itu baru dikatakan bid'ah. Kita nak kena jelas. Nanti satu masa kita cerita bab bid'ah. Contohnya tadi seperti mana pembawa ajaran yang mengelirukan ibadat. Dulu kita pernah dengar, sekarang pun masih ada lagi. Nak ibadat ni hanya cukup dengan berniat saja. Nak sembahyang cukup dengan berniat saja. Minum arak niatnya macam minum sirap, insya-Allah boleh dia kata. Sebab aku niat minum sirap, bukan minum arak. Gitu pula. Bahkan ada yang mendakwa dirinya itu sebagai Tuhan. Lagi teruk. Tuhan yang ada tu bukan, dia kata. Bukan Tuhan yang ada. Yang ini Tuhan yang di hadapan kamu ni. Teruk. Inilah kesan akibat dia. Ini yang dikatakan ahli dolalah. Sekiranya kejahilan-kejahilan ini berlaku dalam masyarakat,
ahli dolalah ini akan muncul. Ia akan merosakkan kehidupan masyarakat. Bahkan dinafikan rasul-rasul dan para nabi. Bahkan dia pula menganggap, baru-baru ini saya ada berbual dengan satu orang, tuan-tuan, bapa saudaranya. Menurut ceritalah bapa saudaranya, dia selalu cerita dengan anak saudaranya, sebenarnya pak cik ini adalah utusan Tuhan. Hanya dengan kau saja pak cik boleh cerita, dengan orang lain tak boleh. Aduh, saya tanya, pak cik kau sembahyang? Tak. Dengan makcik saya pun tak sembahyang. Bagus, saya kata. Cik, baik kau tak ikut ajaran dia. Pening kepala layan orang macam ni. Bukan cerita tahun 70, bukan cerita tahun 80, 2023 ni, tuan-tuan. Ni. Saya tengah mengikuti cerita-cerita ni lagi kan. Bukan apa nak tahu berapa lama dia dah macam tu. Kesian, tuan-tuan. Berapa lama dia berpahaman macam tu, dengan siapa dia belajar, kita nak tahu juga kan. Ada kelompok-kelompok macam ni. Dan ada yang mendakwa berjumpa dengan Rasulullah bukan di dalam mimpi, live terus, dengan diri zahir dan diri batin, secara yaqazah. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Pening layan orang macam ni, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak bicara tentang ahli dhalalah ni terlalu panjang. Cuma kita nak nyatakan di sini akibat kesan kejahilan yang akan berlaku dalam masyarakat. Apa yang akan berlaku, inilah dia, ahli dhalalah akan muncul. Kemudian satu lagi yang disebutkan, golongan ruwai bid'ah. Ini satu masalah juga, tuan-tuan, golongan ni. Menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi SAW pernah bersabda, akan tiba pada manusia 1 tahun yang penuh dengan kebohongan. Tuan-tuan, itu satu ingatan tu. Akan tiba pada manusia 1 tahun yang penuh dengan kebohongan. Saat itu orang bodoh dianggap jujur. Ini Nabi SAW cakap, tuan-tuan. Akan tiba 1 tahun yang mana tahun itu penuh dengan kebohongan, yang mana pada ketika itu orang bodoh akan dianggap jujur. Orang jujur pula dianggap bodoh. Pengkhianat akan dianggap sebagai orang yang amanah. Orang yang amanah pula akan dianggap sebagai pengkhianat. Allahu Akbar. Ketika itu golongan ruwai bid'ah ini akan berbicara dan berkuasa. Jadi sahabat bertanya kepada baginda SAW, siapakah golongan ruwai bid'ah itu? Nabi SAW menjawab, ruwai bid'ah itu ialah orang-orang yang bodoh, yang menguruskan segala urusan agama. Maknanya jahil dalam beragama, tetapi menguruskan hal-hal yang bersangkut paut dengan agama. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasihi, hadis ini, tuan-tuan, menghabarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang bahaya fitnah akhir zaman. Ya, betul lah. Apabila golongan ini berkuasa, rosak. Orang bodoh dianggap jujur, orang jujur dianggap bodoh, pengkhianat pula dianggap sebagai orang yang amanah, orang yang amanah pula akan dianggap sebagai pengkhianat. Maknanya rosaklah, tuan-tuan. Urusan yang bersangkut paut dengan urusan awam, urusan agama kita akan dikuasai oleh golongan-golongan ini. Rosaklah. Porak-peranda lah jadinya. Ini yang dikatakan fitnah akhir zaman. Sebab apa, tuan-tuan? Bagaimana kita nak mengatakan bahawa golongan pendusta ini, golongan ruwai bid'ah ini sangat dipercayai sekarang? Betul? Tuan-tuan setuju?
Sekarang ni golongan ini pula menjadi golongan yang dipercayai. Golongan ini pula menjadi golongan yang diikuti. Golongan ini pula yang dijadikan contoh, yang dijadikan idola, yang dijadikan mentor dan lain-lain. Mana nak betul? Rosak masyarakat. Di mana golongan pendusta ini telah berjaya menguasai media sosial. Pengaruh kepercayaan dibina melalui media-media sosial ini sehingga menjadi ramai pengikut. Percaya tak tuan-tuan? Akhirnya jadi apa masyarakat kita? Mereka mengikuti, mempercayai apa-apa juga yang diperkatakan, apa-apa juga yang ditulis. Bahkan kita pula menjadi ejen penyebar. Kita menjadi pengikut akan perkara-perkara yang tidak jelas, ataupun lebih mudah kita katakan atas perkara-perkara yang mungkin bersifat dusta dan pembohong, tidak benar oleh golongan-golongan ini. Kita pula jadi ejen. InsyaAllah tuan-tuan, kita beri laluan kepada azan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la la haula wala quwwata. La ilaha illallah. Allahumma. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi saya kasih, ilmu sangat penting tuan-tuan. Ilmu sifatnya adalah menyinari jiwa kita. Dengan ilmu, segala ibadat yang kita kerjakan, sama ada ibadat fardu maupun yang sunat, amalan-amalan kita setiap hari akan lebih cantik tuan-tuan, lebih tersusun dengan asbab adanya ilmu.
Dan asbab adanya ilmu, tuan-tuan, ibadat kita sama ada ibadat yang fardu maupun yang sunat yang kita kerjakan setiap hari, sudah barang tentu jamin sah, tidak batal. Bahkan kita yakin ibadat yang kita kerjakan itu akan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang penting dengan adanya ilmu ni, tuan-tuan, yang kita belajar, yang kita rajin pergi mencari, yang kita rajin duduk dalam halakah-halakah ilmu, yang kita pelajari, kita menyusul sama ada halakah ilmu, ataupun kita cari tok-tok guru, ataupun ustaz-ustaz, kita menyusul sampai ke rumah dia, kita belajar. Apa yang kita dapat, tuan-tuan? Akhirnya kita dapat memperbaiki, kita sentiasa memperbaiki mutu ibadat kita, memperbaiki, kita sentiasa upgrade kualiti ibadat kita, bukan kuantiti. Kalau kita banyak melaksanakan ibadat tetapi tak ada kualiti, tak guna, tuan-tuan, tentang halal haram dan sebagainya. Tuan-tuan, Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, duduklah kamu bersama orang-orang yang berilmu, ataupun orang-orang yang alim, ataupun ulama-ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati manusia dengan sinaran-sinaran ilmu dan hikmah. Umpama hujan yang turun daripada langit menghidup dan menyuburkan bumi, di mana semua manusia akan mendapat manfaat." Tuan-tuan, untuk makluman seperti mana yang berlaku sekarang ini, saya sebagai warga sekolah, saya sebagai seorang cikgu, mungkin juga tuan-tuan, di sekolah sekarang ni, tuan-tuan, di mana satu usaha sedang dan akan berterusan insya-Allah untuk membina ilmu, membina akhlak anak-anak murid. Kita sekarang ada satu konsep ABC, akronim daripada A iaitu anak, B itu baik, dan C itu cerdik. Anak-anak ni, tuan-tuan, lebih-lebih di peringkat tadika, di peringkat rendah, adalah merupakan modal insan. Dan modal insan ini perlu dibangunkan segala potensi-potensinya. Ini di sekolah. Sebab apa, tuan-tuan? Kerajaan mahukan anak-anak yang cemerlang. Bahkan bukan saja cemerlang, tetapi boleh melahirkan insan yang berilmu. Kerana anak-anak kita ni, tuan-tuan, adalah merupakan satu modal insan. Dia ada potensi yang mana potensinya belum muncul, belum terserlah lagi. Waktu satu usaha sedang dibuat di semua peringkat, sama ada rendah maupun menengah, untuk dibangunkan segala potensi dan modal insan anak-anak ni, untuk melahirkan insan yang berilmu ataupun disebut knowledge person. Begitu juga supaya anak-anak ini menjadi insan yang berguna ataupun disebut useful person. Dan akhirnya anak-anak ini nanti sama ada di peringkat rendah maupun menengah, apabila dia keluar saja, dia akan menjadi warga negara yang baik ataupun disebut good citizen. Inilah usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan. Bagaimana anak-anak kita yang dididik dengan amalan-amalan yang baik, yang mereka ini adalah merupakan satu modal insan, setelah dibangunkan potensinya, anak-anak ini mampu untuk menangani persekitaran global yang memang sifatnya sentiasa berubah. Kalau tak dididik dengan akhlak yang baik, tak dididik dengan nilai-nilai akhlak yang bagus, yang terpuji, kalau tak dibangunkan potensinya, anak-anak ini tak mampu, tuan-tuan, tak mampu nak menangani kehidupan pada masa akan datang. Kehidupan yang bersifat global, yang mana memang sudah barang tentulah sentiasa akan berubah dari semasa ke semasa. Dia tak mampu, sebab tu dididik. Dan bagaimana anak-anak ini bermanfaat
kemenjadiannya bermanfaat kepada agama, bangsa dan negara, maka jadilah satu masyarakat yang unggul di dalam negara ini. Inilah usaha dibuat oleh pihak kementerian di peringkat sekolah. Itu di peringkat sekolah, tuan-tuan. Di peringkat kita yang luar daripada sekolah, kita kena bantu usaha kerajaan ini. Kita kena bantu usaha kerajaan ini. Kita nak kena didik diri kita, tuan-tuan. Ni saya nak ingatkan diri saya sendirilah. Di sekolah saya sebagai seorang guru, dan di rumah saya sebagai seorang bapa. Yang mana kita kena didik diri kita, tuan-tuan. Kita kena didik anak-anak kita. Kita kena didik cucu-cucu kita. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya menjadi seorang yang observant. Seorang yang sentiasa memerhatikan apa yang berlaku di sekitarnya. Kita nak didik anak-anak kita. Kita nak didik cucu-cucu kita. Apa yang kita nak didik ni, tuan-tuan? Kalau di sekolah tadi dididik dengan ABC, anak yang baik lagi cerdik, yang mana nanti anak ini dia akan mampu menghadapi persekitaran global yang sentiasa berubah pada masa akan datang. Dia mampu hadapi itu semua. Di peringkat kita ni, tuan-tuan, kita kena bantu di rumah, di dalam masyarakat. Apa yang kita nak bantu anak-anak kita, cucu kita ni, supaya mereka menjadi seorang yang observant, sentiasa memerhatikan sekeliling, sentiasa memerhatikan jika ada orang-orang yang susah. Nah, jiran kita tu susah, atuk sebelah tu tinggal seorang. Ini sayur hantar dia. Kalau dia panggil nak minta tolong, tolong. Ini maknanya kita nak didik anak cucu kita menjadi seorang yang pemerhati, yang observant. Kita nak didik. Andai kata di sekeliling kita ada warga emas, atau kita berjalan dengan cucu kita terserempak dengan warga emas, cakap dengan anak dan cucu kita, tolong orang tua tu, tolong wak tu, tolong atuk tu, dia bawa barang berat, tolong angkat. Ini kita nak didik supaya anak cucu kita menjadi seorang yang sentiasa memerhatikan. Kita nak ajar dan didik tentang nilai-nilai murni lah ni. Begitu juga kalau ada orang minta derma dan sebagainya, orang yang susah, anak yatim dan sebagainya, didik anak dan cucu kita, tolong orang yang susah ini. Solat berjemaah, cakap dengan anak dan cucu kita, mari kita sama-sama solat berjemaah. Kalau abah, kalau atuk tak ada, motor tu ada, basikal tu ada, pergi surau, dengar azan pergi surau. Itu kita didik, tuan-tuan, menjadi supaya generasi-generasi yang kemudian ini menjadi seorang yang observant, yang sentiasa memperhatikan akan kesusahan orang-orang lain. Ada kem-kem motivasi cuti sekolah ni banyak. Kita hantar cucu kita, kita hantar anak saudara kita, kelas-kelas hafazan dan sebagainya. Inilah antara perkara-perkara yang kita boleh sumbang, tuan-tuan, dalam soal mendidik. Ini nak beri ilmu lah ni. Kalau kita nak bicara tentang ilmu, terlalu banyak. Jadi perkara-perkara yang mudah ini, insya-Allah kita boleh sumbang, kita boleh libatkan diri dalam masyarakat. Bagaimana kita nak melahirkan generasi-generasi yang mempunyai ilmu, yang kita boleh ajak, kita boleh asuh, kita boleh dedahkan peringkat awal tentang perkara-perkara ilmu ni, tuan-tuan. Jadi insyaAllah, tuan-tuan, setakat ni saya tawakufkan dulu perkongsian ilmu kita. InsyaAllah lah kita akan kongsi pada masa akan datang. Saya tinggalkan tuan-tuan dengan doa dan kerinduan. Mudah-mudahan tuan-tuan sehat. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara dan memberkati tuan-tuan sehinggalah kita akan bertemu pada perkongsian ilmu pada masa akan datang, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim ya ilahal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon kepadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat, rezeki-rezeki yang baik dan halal, juga amalan-amalan yang kau terima. Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Engkau adalah cahaya yang di langit, juga cahaya yang ada di bumi. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiayai diri kami dengan berbagai-bagai kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada suatu kuasa pun yang mampu untuk mengampuni kami, hanya Engkau jua, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami dengan keampunan-Mu dan kasihanilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Ya Allah, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu jualah yang kami sangat harapkan. Maka dengan itu janganlah kau biarkan diri ini walau hanya sekelip dan sekejap mata sahaja pun. Permudahkanlah ya Allah
Dan berilah kami kekuatan dan kesehatan agar kami dapat memperbaiki setiap amalan kami, sama ada amalan kami yang fardu maupun yang sunat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa anak isteri kami, dosa zuriat keturunan kami, dosa adik-beradik kami, juga dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka mengasihani kami sejak kami daripada kecil. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi